hari ini negara berada dalam keadaan kucak-kacik. Negara hari ini dalam keadaan yang sangat-sangat teruk. Pembentangan bajet. Kami ahli parlimen, saya Ustaz Salamiah, di parlimen sebulan dah tuan-tuan. 3 minggu ni duk bahas bajet. Duk bahas bajet. Kemudian tak habis lagi bahas bajet ni. Ada 2-3 minggu lagi nak bahas bajet. Sidang yang akhir tahun ni sidang paling panjang. Tak apalah, tak ada masalah. Cuma dalam pengalaman kita mendengar pembentangan bajet, inilah dia belanjawan yang paling sembang yang pernah dibentangkan oleh Perdana Menteri. Ketimbang. Betul lah. Pandai dia pula. Ketimbang dah. Bajet ketimbang. Yang disebut sebagai kencing, tipu dan sembang. Sebab, yalah kita bukan nak bahas perkataan. Bukan nak bahas perkataan pun. Tapi dia guna perkataan yang pelik-pelik. Tak ada dalam kamus Dewan. Terpaksa kamus Dewan masukkan pula dalam kamu sehari dua ni kerana digunakan oleh Perdana Menteri. Hebat dia. Memang tokoh bahasa dia. Berkali tarah Abdullah Munshi. Tuan-tuan, tak apalah nak guna perkataan apa silakan. Tak ada masalah. Tapi nak ceritanya bagaimana ini belanjawan paling besar dalam sejarah. Paling besar tak ada masalah. Tetapi bagaimana nak cari duit? Duit nak cari ke mana? Duit nak cari ke mana? Kita boleh tengok dalam belanjawan bagaimana dia umumkan, dia buat secara umum saja bagaimana pendapatan. Tetapi kalau diperhalusi, rupa-rupanya duit datang daripada pengenalan cukai-cukai baru. Bahkan tuan-tuan sekalian, bila Perdana Menteri merestui Sarawak melaksanakan usaha cari gali minyak sendiri dengan menubuhkan syarikat minyak sendiri, mengambil aset-aset Petronas, telaga-telaga yang sebelum ini dicari galikan oleh Petronas, ia telah mengambil lebih kurang 20 ke 30% keuntungan Petronas. Memberikan kesan apa? Memberikan kesan kepada dividen Petronas yang nak bagi pada kerajaan akan berkurangan. Sudah tentu dah. Betul tak? Sama ada Petronas mengekalkan dividen pada kerajaan yang menyebabkan usaha Petronas untuk nak guna duit jangka masa panjang, buat research, buat kajian. Sebab Petronas ni bila dia untung, dia bukan setakat nak bagi pada kerajaan. Keuntungan dia tu digunakan untuk research pula, nak cari pula kawasan baru, nak cari pula telaga baru, nak cari pula negara-negara lain yang boleh buat perjanjian usaha sama. Barulah dia boleh sustain untuk 10 tahun akan datang lagi. 10 tahun lagi bila telaga minyak yang ada di kering, maka research yang ada pada hari inilah yang menentukan pula sustainable Petronas pada masa yang akan datang. Tetapi bila beri kepada Sarawak 20%, 30% tentu dah tak dapat pada Petronas. Maknanya pendapatan berkurang. Mana dia ambil duit untuk nak jana pendapatan yang lebih? Di mana? Rupa-rupanya diperkenalkan cukai. Cukai itu, cukai ini, RON 95, sasarkan balik subsidi. Maka layaklah pada malam ini, orang-orang dilancang dan ditemerloh ini, marilah kita sama-samakan, namakan Perdana Menteri Malaysia sebagai bapa percukaian negara. Setuju tak tuan-tuan sekalian? Setuju tak? Kalau setuju, saya ulang. Ini bapa percukaian negara. Sinar Harian Malaysia kini boleh petik secara live pada malam ni, letak dalam tajuk berita bahawa kita cadangkan dan kita nobatkan Perdana Menteri bapa percukaian negara. Tersedak kawan duduk Cina sekarang ni. Tuan-tuan sekalian, sebab apa? Sebab yang kamu kata kamu nak perkenalkan cukai, SSD, kamu nak perkenalkan cukai untuk kononnya golongan maha kaya ini, kamu tak sebut pun dalam manifesto Pakatan Harapan. Saya cabar mana-mana pemimpin ada, tunjukkan satu ayat dalam manifesto Pakatan Harapan yang kamu kata kamu nak perkenalkan cukai baru. Tak ada. Dalam manifesto
yang ada, oh seolah-olah manifesto yang turun dari langit bagaikan malaikat yang membawanya. Kita akan hapuskan rasuah, kita akan itu, kita akan ini, bagi kepada rakyat, bagi itu, bagi ini, bagi itu, bagi ini. Bila kamu jadi kerajaan, rupa-rupanya pendapatan itu kamu generatkan daripada cukai yang kau perkenalkan. Tuan-tuan sekalian dah, basah kepala betul lah, basah kepala dah. Basah ceruk lama dah. Ini nak ceritanya. Sebab tu bila Rafizi kata, oh mana dia baca alternatif, mana baca alternatif. Tuan-tuan, tak payah baca alternatif. Ambil saja formula kamu yang ada dalam manifesto Pakatan Harapan, kamu laksanakan. Dah kamu tipu rakyat, tiba-tiba kamu nak kami pun tipu rakyat juga. Sedangkan bajet alternatif Pakatan Harapan ni sekat tahun 2018 dah ada. 2018 dah ada. 2019 PS jadi kerajaan. Bajet 2020 PS jadi kerajaan. Kita jadi kerajaan awal 2020. Bajet 2021 PS tak kemukakan belanjawan alternatif. Belanjawan 2022 PS tak kemukakan belanjawan alternatif. Belanjawan 2023 PS tak kemukakan belanjawan alternatif. Yang ada cuma butiran-butiran kasar sahaja yang bukan merupakan belanjawan yang boleh disebut sebagai belanjawan alternatif. Tiba-tiba bila dia hari ini dia minta, oh mana belanjawan alternatif daripada Perikatan Nasional. Saya nak tunggu dia orang serang dalam dewan je. Kalau tanya dalam dewan, insya-Allah kita boleh bangunlah kalau kita ada lah. Tak kira lah siapa dia, menteri ke ataupun hak tiga lain tu nama apa dah? Saja nak tag. Tuan-tuan sekalian, ini yang sebut nak cerita je bahawa dia tipu rakyat, dia nak alih perhatian rakyat. Oh mana belanjawan alternatif daripada kita. Tak perlu belanjawan alternatif tuan-tuan. Tak perlu, cukup sekadar melaksanakan apa yang kamu janji. Apa dia? Antara lain pemerintahan yang bersih daripada rasuah, yang penuh dengan integriti. Hari ini tuan-tuan sekalian, dia melalak di atas pentas, kita akan bantras rasuah. Hak sebelah dia tu 47 kik. Suasana hari ini ni suasana yang sangat hiruk pikuk. Dalam keadaan yang sangat tak tahu hala tuju negara. Tuan-tuan, hala tuju negara, kita nak kata apa? Negara makin bersih. Tak bersih pun. Hari ini isu yang berlaku ni isu nafas sebagai contoh. Nafas ni, hak pertubuhan untuk peladang, peternak ni. Dok bertembung sama-sama sendiri. Parti rakan kita namanya Parti Amanah ni. Tak bertembung sama sendiri. Oh dia kata zaman Perikatan Nasional. Kalau zaman Perikatan Nasional, apa kejadahnya kamu pergi gantung ketua pemuda Parti Amanah bila habis ketua tu? Kamu pergi gantung perlembagaan nafas tu, apa kejadahnya? Tuan-tuan, ini zaman mereka. Kalau zaman kita, kalau dia kata zaman Perikatan Nasional, kita cabar. Heret ke mahkamah, heret ke PSPRM. Betul tak tuan-tuan? Setuju tak setuju? Kalau berlaku zaman kita tuan-tuan sekalian, tak ada masuk maghrib di mahkamah tu. Kalau berlaku zaman kita ni, kalau dia kata ini zaman Perikatan Nasional, tak ada masuk maghrib lagi. Duk bergari, pakai baju oranye lah, tuan-tuan sekalian. Tak ada. Zaman mereka yang berlaku ni ialah pertemuan sama-sama mereka. Akhirnya didedahkan surat bahawa nafas diminta menaja program-program yang dibuat oleh menteri, oleh ahli-ahli parlimen daripada Parti Amanah. Maknanya apa dia? Maknanya kamu dulu kata hoi, kamu nak tangkap penyakau dan juga perompak. Sekarang kamu jadi bapak penyamun dan bapak perompak. Sebab tu tuan-tuan, hari ini ni sama. Sebab apa? Sebab mereka telah berkawan dengan UMNO. UMNO ni pun satu hal juga. Allahu Akbar. UMNO negeri Pahang ni, saya nak minta tolonglah. Tuan-tuan UMNO Pahang ni, hak duduk di Pahang ni, tolong khabar, tolong sedar. Dalam kes titah addendum Datuk Seri Najib Razak, yang bertanya dalam dewan ialah ahli parlimen kita, Datuk Seri Takiuddin Hassan, ahli parlimen Kota Baru. Sesuai Agong 4 kali bangun dalam dewan, tanya titah addendum wujud atau tak
tak wujud. Akhirnya duk mengona, gemari. Tak boleh jawab, wujud atau tidak? Tak boleh jawab. Sedangkan yang kata wujud bukan kita. Yang kata wujud ialah Presiden UMNO sendiri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia kata bahawa UMNO akan berjuang untuk bebaskan Najib Razak. Biar duduk tahanan dalam rumah, tak pada. Sebab ada titah adenda. Daripada siapa? Daripada ke bawah Duli Yang Maha, ke bawah Duli Yang Mulia, Sultan Pahang sendiri. Tak. Daripada Sultan Pahang sendiri. Tetapi hari ini UMNO senyap dalam isu titah adendum. Patutnya tahun inilah dia nak berjuang untuk Najib Razak. Patutnya masa inilah nak berjuang supaya Datuk Seri Najib, kerana ada titah daripada Sultan, boleh dimasukkan ataupun dilepaskan duduk di rumah, tahanan dalam rumah paling kurang. Tapi senyap. Sebab apa? Sebab Presiden UMNO bimbang. Takut-takut kalau Datuk Najib keluar dari penjara, duduk di rumah, sel penjara tu kosong, siapa akan masuk? Tak. Dah dulu Datuk Seri Anwar duduk dalam penjara. Keluar, hak masuk siapa dia? Datuk Najib. Bila Datuk Najib keluar, kena ada orang lain lah masuk dalam tu. Siapa dia, tuan-tuan? Saya tak kata, tuan-tuan yang kata. Sebab tu orang kata dulu Donald Trump menang tahun 2016. Donald Trump menang Presiden Amerika Syarikat tahun 2016. Datuk Seri Najib ucapkan tahniah kepada Donald Trump. Masa tu Datuk Seri Anwar duduk dalam penjara. Sekarang Donald Trump menang sekali lagi, Anwar ucap tahniah, Najib dalam penjara. Sekali lagi, tak boleh sekali lagi lah, Donald Trump 2 kali yang kena menang. Kali lagi, kalau Presiden Amerika menang pula kali lagi, mungkin election dia ni 4 tahun sekali kena buat election. Kena buat pilihan raya. Sekali lagi, kalau Presiden Amerika menang, siapa akan bagi tahniah? Dia siapa akan duduk dalam penjara di Malaysia? Ini selingat ya tuan-tuan, tak ada kaitan pun. Tapi nak ceritanya, itu suasana yang berlaku pada hari ini. Patut UMNO tolong malu. Malu ke diri sendiri. Oh, dia salahkan kita. Kamulah, Perikatan Nasional lah yang menyebabkan Datuk Najib masuk dalam penjara. Kena ingat, kes Datuk Najib ini bermula ketika Pakatan Harapan meretak. Cuma ketika zaman Perikatan Nasional, kita tak campur tangan dalam urusan kehakiman. Hakim buat perbicaraan, kita tak campur tangan. Dari satu mahkamah ke satu mahkamah, 3 kali mahkamah memutuskan Datuk Najib bersalah, masuk penjara. Bila masuk saja penjara, yang ada peranan untuk bebaskan Datuk Najib ialah kerajaan yang memerintah, yang boleh memberikan nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong untuk memberikan pengampunan diraja. Betul tak, tuan-tuan? Sebab itu, tak ada gunanya UMNO duduk dalam kerajaan pada hari ini. Tak ada guna UMNO dalam kerajaan. Terutamanya UMNO Negeri Pahang pada hari ini. Yang mana UMNO Pahang ni majoriti. Pakatan Harapan minoriti saja. Walaupun minoriti nak berikan hak ataupun nak tegakkan undang-undang dalam isu pencerobohan tanah kerajaan Musangking di Rauk pun mereka tak boleh. Betul tak, tuan? Tak ada guna. Tak ada guna. Sebab itu, tolonglah UMNO Pahang ni paling kurang kena sedar di mana kamu dalam kerajaan yang ada pada hari ini. Ketika orang bercakap tentang undang-undang tahanan dalam rumah, ketika Datuk Najib mohon maaf biasalah mohon maaf. Kan? Dia mohon maaf. Walaupun kita terima ke ataupun kita tak terima ke, urusan mahkamah urusan lain. Hakim mahkamah ni urusan lain. Tapi DAP beria-ia ke depan. Jangan terima maaf Datuk Najib. Jangan terima. Dihina. Kawan tu duduk dalam penjara dah. Kamu hina lagi buat apa? Apa gunanya kamu nak hina lagi? Tapi saya pelik orang-orang UMNO tak rasa terhina ke? UMNO Pahang ni tak terhina ke? Yang amat berhormat Menteri Besar Pahang naik Presiden UMNO. Apa suara kamu dalam memberikan kebebasan kepada Datuk Najib? Apa suara kamu? Mana suara kamu? Tuan-tuan, kita ni bukan nak berjuang atas nama individu, tapi saya cuma tanya sahaja.
Isu kita isu lebih besar. Bukan isu Datuk Najib. Bukan isu siapa-siapa. Isu kita isu kebajikan negara. Kebajikan rakyat. Bila Datuk Seri Anwar bentang belanjawan, dia kata kita akan tarik subsidi daripada golongan maha kaya. Subsidi akan dinikmati oleh 85% rakyat. Rafizi kata, Perdana Menteri tak pernah menyebut pun T15 dalam belanjawan. Betul kamu tak sebut T15. Tapi bila Perdana Menteri sebut subsidi dinikmati oleh 85%, artinya ditarik daripada 15%. Betul tak? Kau 100 tolak 85 ni berapa, Rafizi? 100 tolak 85, 15. Maknanya 15% rakyat ditarik balik subsidi. Dalam istilah pembahagian kita pada hari ini, T15 lah. T15 lah. Sebab tu kita kata siapa T15, siapa T15. Tiba-tiba hari ini tak tahu siapa lagi T15. Kita akan naik ke 13,000, ke 20,000. Tak tahu siapa lagi. Sedangkan angka sudah jelas dah. Kalau 15%, 13,000 angka pendapatan. Kalau kamu nak naik ke 20,000, tu bukan T15. Dia boleh bagi T5, T5, T6, T7. Sebab apa jadi lagu tu? Sebab dia bonok habis dah, tuan-tuan. Perangai Perdana Menteri kita ni, dia suka isytihar. Sikit-sikit dia isytihar. Belakang kira apa praktikal, apa pelaksanaannya. Yang penting dia isytihar dulu. Sebut dulu. Serang dulu. Bila dia pegang mic ni, sudah kerja. Pas dana judi, protu, gini, macam-macam. Sebab itulah, tuan-tuan sekalian, kita kena tengok, inilah dia hala tuju negara yang ada pada hari ini. Kita nak bangkitkan isu ni lah dalam Dewan. Ni tidak. Kadang-kadang diorang ni serang kepada benda yang bukan sepatutnya. Serang pada bukan sepatutnya. Dia kena ingat, yang menaikkan dia, yang bawa dia rata-rata ceramah dulu kita. Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat daripada UMNO tahun 98, tahun 99. Yang menyokongnya ialah orang-orang Melayu, non-Melayu, non-Malay, orang bukan Islam, berada bersama Barisan Nasional MCA pada masa itu. Tahun 2004, kita tubuh Barisan Alternatif. DAP kalah besar tahun 2004, pilihan raya tahun 2004 pada masa itu. Yang mula-mulanya non-Malay, non-Muslim support DAP tahun 2008, 10 tahun selepas Anwar dipecat daripada UMNO. Pada tu siapa bawa dia? Kita bawa. Sebab tu Tok Guru sebut dulu kita lah yang bawa dia. Orang kita masuk penjara, kabar-kabar dia jadi Perdana Menteri. Tok Guru sebut dalam Dewan. Ingat, dengar tak tuan-tuan? Tiba-tiba Saifuddin sebut, mari dulu Saifuddin sebut, Datuk Seri Saifuddin, Menteri KDN kata, Marang tak pernah masuk penjara. Yalah, Marang tak pernah masuk penjara. Saya kalau ada depan tu, tak ada arah lah air komih, kita balik awal semua. Kita nak tanya, saya nak tanya kepada Menteri KDN, nak sebut kawasan pun tak boleh sebab tak ada kawasan. Biasa kita sebut Ustaz Salamiah, kita tak kata tak nak tanya Ustaz Salamiah. Tak, saya tanya Temerloh sebagai contoh. Saya tanya Pasir Mah. Tapi nak tanya Menteri KDN ni tak boleh sebut kawasan. Sebab tak ada kawasan. Tak ada kawasan. Nak ada kawasan Guano masuk ke pintu belakang. Kalau boleh kita nak tanya Menteri KDN. Awak kata Marang tak pernah masuk penjara. Saya nak tanya, siapa yang pernah masuk penjara? Mungkin dia akan jawab, Tambun pernah masuk penjara. Soalan berikutnya, atas kesalahan apa? Atas kesalahan apa? Itulah kita tanya. Tuan-tuan sekalian, orang sini pandai-pandai dah tak payah ceramah dah sebenarnya. Lewat datang sekolah. Jangan samakan dengan saya lah. Saya lewat datang ceramah ni. Jadi tuan-tuan saya nak sebut bahawa tak payah kait lah siapa masuk penjara, siapa tidak. Yang disebut oleh Tuan Guru nak sebut bahawa kita dulu yang angkat dia. Kita dulu yang bersama dengan dia. Kita yang makan kes ketika demonstrasi. Tok Guru dibawa naik ke Black Maria. Ada lagi gambar dengan Dr. Samsuri. Naik Black Maria ni pergi ke mana? Bawa lokak lah. Kau ingat Black Maria hantar balik Rusi lah? Masuk lokak. Tak. Jadi ini kita masuk lokap. Orang kita masuk lokap. Orang kita terima gas.
tiba-tiba hari ini dia tendang, dia tindas kita setindas-tindasnya. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, isu banyak. Tapi saya nak sebutnya itulah dia suasana yang ada pada hari ini. Hari ini pula 2-3 hari lepas isu fashion valet beri pelaburan daripada khazanah. Khazanah melabur rugi 47 juta. Dia kata ni bukan zaman dia, zaman sebelum ni. Baik zaman sebelum ni carilah, tak ada masalah. Kita kata zaman siapa sekalipun, zaman UMNO ke, zaman Perikatan Nasional ke, kalau ada kamu heret sumbat ke dalam penjara. Soalnya sekarang ini tuan-tuan sekalian, mereka berhati-hati. Nak kena, takut kena orang dia. Nak kena tindakan, tak kena orang dia. Ni hari ni pula, ada pula dikatakan bahawa ada video tersebar perbincangan adun-adun di sebuah negeri yang sedang tawar-menawar untuk diberikan habuan dan meminta rasuah atas projek kerajaan negeri. Mana kita tak tahu lagi negeri mana, walaupun ada dah jauh-jauh dengar dah negeri mana, tapi saya tak nak mendahului siasatan. Tapi tuan tengoklah, inilah dia suasana yang ada pada hari. Nak kata bahawa rasuah semakin turun, tak turun pun. Bahkan hari ini bila penipu berbaik dengan penyakau, penipu daripada Pakatan Harapan, yang penyakau kamu kata dari Barisan Nasional, negara lebih teruk daripada apa yang berlaku sebelum daripada ini. InsyaAllah kita harapkan supaya orang-orang Pahang ini dapat mencampurkan lagi kesedaran. Kita pertahankan Dun Lancang, kita pertahankan Dun Kuala Semantan. Kita pertahankan Kuala Semantan, pertahankan Temerloh. Kita rebut 5 kerusi saja lagi di Pahang ini, insya-Allah kita letakkan pertama kali, insya-Allah dalam segala cara kita. Yang amat berhormat Menteri Besar Pahang daripada Parti Islam se-Malaysia PAS. Boleh kita boleh? Boleh kita boleh? Bekerja tuan sekalian. Tahniah tuan-tuan, menjadi sebahagian daripada generasi yang mencetak kemenangan. Generasi yang mencetak kemenangan. Sekarang berdoa kepada Allah banyak-banyak supaya Allah panjangkan umur, boleh melihat Menteri Besar Pahang daripada Parti Islam se-Malaysia PAS. Doa banyak-banyak tuan-tuan. Nah, doa banyak-banyak. Yang teh kecil manis jangan makan gula. Nah, yang gemuk gelapo over city pastikan bersenam banyak. Paling tidak Tuhan panjangkan umur kita. Percayalah, kalau Pahang UMNO boleh jatuh, kalau Pahang kita boleh tawan, melangkah sedikit saja lagi, langkah Tokarak saja lagi, Selangor pun akan jatuh ke tangan kita. Kalau Selangor boleh jatuh, sikit je lagi tuan sekalian, kita akan menawan Putrajaya. Bukan Parlimen Putrajaya, tapi bangunan pentadbiran Putrajaya. Percayalah. Setakat itu pada malam ini, insya-Allah kita akan datang selepas kita menang, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.